Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah SWT. Pada kali ini dapat lagi kita bertemu dalam bicara wakaf siri yang ketiga. Dan kita hari ini akan membincangkan satu tajuk, bagaimana wakaf zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah maklum bahawa wakaf adalah satu bentuk sedekah ataupun derma bakti yang bersifat sukarela yang amat digalakkan dalam Islam. Pahalanya berterusan yang dijamin oleh melalui amalan wakaf, walaupun seseorang yang berwakaf itu sudah meninggal dunia. Dan wakaf ni bermula dari zaman Rasulullah sampailah kepada Khulafaur Rasyidin, kerajaan Bani Umayyah, Abbasiyah, kerajaan Osmaniyah hinggalah ke hari ini. Para penonton sekalian, sejarah merakamkan bahawa amalan wakaf telah dilakukan semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Ia bermula apabila Rasulullah berhijrah ke Madinah setelah 13 tahun menjadi rasul, dan dalam perjalanannya ke Madinah pada tahun 622 Masih, Rasulullah telah singgah di satu tempat bernama Quba, di rumah seorang yang bernama Kalsum bin Al-Hadam. Kalsum bin Al-Hadam, bin ya. Kalau kita Kalsum tu perempuan, tapi Arab Kalsum tu orang lelaki bernama nama Kalsum ya. Di rumah Kalsum bin Hadam. Quba ni 5 kilometer jauhnya dengan Masjid Nabawi di Madinah. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Quba, baginda telah mengasaskan sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid Quba. Ia merupakan masjid yang pertama yang diasaskan atas dasar takwa. Ya, ini tersebut di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lamasjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Yang maksudnya sesungguhnya Masjid Quba yang telah didirikan di atas dasar takwa, dari mula wujudnya sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan dirinya, dan Allah SWT mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka. Sadaqallahul azim. Jadi bila Rasulullah sampai ke Quba nak mendirikan masjid, Rasulullah bertanya kepada penduduk di situ, ya, yang punya tanah, ta'amminuni biqati'ikum hadza. Maknanya Nabi tanya, soal beritahu aku berapa harga tanah ini, amanahkan kepada aku berapa yang patutnya aku bayar gantikan dengan tanah yang nak buat masjid ni. Jawab penduduk Quba, dia kata, wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah. Demi Allah, kami tidak tuntut apa-apa. Kami akan tuntut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ kata-kata oleh yang punya tanah tadi, bila dia menyerahkan tanah ni kepada baginda Rasulullah tanpa minta pembayaran, kita boleh anggap itu sebagai satu wakaf. Di samping itu mungkin menjadi pengajaran kepada kita, ya. Walaupun Rasulullah ni baru pertama kali sampai ke Quba,
ya, dan orang Quba baru melihat Rasulullah jumpa dengan orang Islam, ya. Tetapi kerana kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sanggup menyerahkan tanahnya untuk dibawa. Tidak menuntut apa-apa. Ya, walaupun nilai tanah ni macam biasa jugalah, ya, bisa ada nilai yang tertentu, tapi tidak menuntut. Kerana cintanya kepada Rasulullah, dia sanggup apa saja yang diperlukan. Pada masa itu diperlukan untuk tanah buat masjid, sanggup. Juga kita hari ini, kita akan menyambut Maulidur Rasul, ya, menunjuk kecintaan kepada Allah SWT. Mesti ada sesuatu nak membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah itu, ya, bagaimana sahabat dia baru kenal aja sudah sanggup menyerahkan harta, ya, untuk jadikan Masjid Quba. Masjid Quba ni barangkali tuan-tuan dan perempuan yang biasa pergi ke Mekah atau Madinah, sama ada menunaikan haji ataupun umrah, memang kita biasa sampai Madinah, kita dianjurkan untuk pergi ke Quba, ya, oleh mutawif kita. Nabi kata salatu fi Masjid Quba ka umrah. Maknanya sembahyang di Masjid Quba itu sama seperti satu umrah. Sembahyang Masjid Quba. Ada hadis mengatakan salat di Masjid Quba 2 rakaat sama sebagai satu umrah. Tahu umrah susah. Umrah kita kena pakai ihram di Mekah, kita pakai Mina, ya, atau niat, ya. Kemudian kita pergi ke Mekah, buat tawaf 7 kali, buat sa'i 7 kali, bercukur. Satu umrah baru satu umrah. Tapi dia kita pahala. Orang yang sampai di Madinah ni, dia pergi umrah, dia pergi salat 2 rakaat di Quba, sama pahala dengan pahala membuat satu umrah. Dengan itu siapa-siapa yang berada di Madinah sampai kita ziarah Rasulullah, kita pergi ke Quba untuk kita mendapat itu. Dan dalam riwayatnya Rasulullah SAW semasa dia di Madinah, dia pun selalu pergi. Kadang-kadang dia pergi dengan kenderaan yang unta, kadang-kadang berjalan kaki. Rasulullah berjalan kaki 5 km jalan kaki untuk sembahyang, ya, di Quba. Para penonton sekalian, selain daripada itu, tadi bila Rasulullah SAW sudah berada di Quba selama 4 hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Rasulullah pun berangkat menuju ke Madinah. Rasulullah Madinah, di Madinah disambut oleh orang-orang Islam yang ada di Madinah, penduduk Madinah yang sudah Islam, yang menurut yang kata Ansar, golongan Ansar, ya, kita datang Muhajirin, Ansar disambut, dan masing-masing mengajak Rasulullah SAW untuk berhenti singgah di rumah dia, menawarkan rumah masing-masing, ya, untuk Rasulullah. Tapi Rasulullah kata, di mana unta aku ni berhenti, di situlah aku akan menetap. Maka kebetulan unta Rasulullah tadi berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari di Madinah. Di rumah Abu Ayyub Ansari lah Rasulullah berhenti. Kemudian masa di Madinah juga Rasulullah membina masjid Nabawi sekarang. Tapi masjid ini dibina di tanah yang dibeli daripada 2 orang anak yatim, ya, 2 orang anak yatim di Madinah, dan Rasulullah dan dia punya namanya Sahal dan Sahil, 2 orang yatim. Seorang nama Sahal, anak yatim, dia anak Amru. Rasulullah beli, dah bukan Rasulullah, dah sama-sama dengan kawan-kawan orang Islam, tak ada dicatatkan siapa yang keluar duit, tapi mungkin dia sambung gotong royong, ya, untuk membeli tanah itu. Kemudian mendirikan Masjid Quba dengan secara gotong royong. Rasulullah juga sama, membersihkan tanah tapak
masjid yang akan dibina, memerlukan tanah daripada pokok-pokok tunggul kurma, daripada bekas-bekas bangunan-bangunan lama yang ada, mengangkat batu dan sebagainya. Tapak yang dibeli itu pula ada pula kubur orang-orang musyrikin. Nabi suruh gali kubur tu, pindahkan ke tempat lain untuk membersih. Rasulullah bersama dengan penduduk Madinah oleh Muhajirin, dengan Ansar dah sama-sama untuk bergotong royong. Hingga kan Rasulullah ni sangat tekun bekerja hingga orang lain, orang Madinah nak berhenti, rasa segan. Tapi segan tengok Rasulullah bekerja. Bekerja sampai siap. Lepas itu mereka mendirikan masjid di sana. Jadi di situ kita mengambil kesimpulan bagaimana wakaf ni dia bukan saja mewakafkan tanah, rumah, bangunan atau sebagainya, tetapi termasuk juga perkhidmatan. Sebab dengan adanya sebab gotong royong bersama Rasulullah tadi, sahabat-sahabat berharian menghabiskan masa, tenaga, maka terdirilah masjid yang kita datang ke sembahyang, Masjid Nabawi. Maka dengan sebab itu para sarjana ulama Islam mengatakan mana apa-apa kebajikan yang kita buat yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh ramai secara berterusan, maka itu boleh dianggap sebagai wakaf. Sekarang ni orang sebut wakaf perkhidmatan. Wakaf perkhidmatan. Selain daripada katakanlah kalau buat masjid, selain daripada wang dikeluarkan untuk buat masjid, untuk bina, orang yang bermesyuarat memikirkan nak bina masjid tu hingga terbinanya, itu wakaf perkhidmatan. Fikiran dia, ilmu, tenaga, masa, itu wakaf. Sekarang ni ramai dah orang Islam, cerdik pandai kita mengkaji mengenai wakaf dan memperluas lagi maksud menyumbangkan kebajikan, dan hasilnya akan dimanfaatkan secara berkekalan. Apa saja, kalau yang kita baca hadis yang lepas itu, iza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin sadaqatin jariyah au ilmun yuntafa'u au ilmin yuntafa'u. Maknanya ilmu yang dimanfaatkan, itu wakaf perkhidmatan lah bagi ilmu. Ilmu tu orang dengar ilmu kita bagi, orang tu dapat ilmu, dia amalkan. Lepas tu dia ajar orang lain, orang lain tu amalkan dengan sebab dia ajar tadi, dan dia dapat mengajar tu sebabkan kita, itu berterusan. Wakaf perkhidmatan. Sekarang dia wakaf perkhidmatan. Jadi orang yang ada ilmu boleh menyumbang kebajikan. Kebajikan tu akan mendapat ganjaran pahala. Selagi apa yang dihasilkan oleh semangat tadi dapat dimanfaatkan secara berterusan, maka kita akan pahala berterusan walaupun kita sudah meninggal dunia. Jadi bila dikaji bagaimana umat Islam Rasulullah itu mendirikan masjid Madinah yang sekarang, masjid dia panggil Masjid Nabawi, bukan sahaja dengan wang, tetapi dengan tenaga, dengan masa, maka itu semuanya menjadi wakaf. Jadi kita hari ini pun barangkali boleh, boleh kita mengambil kesempatan mana apa juga sumbangan yang bermanfaat kepada orang ramai secara berterusan, maka itu boleh dianggap sebagai wakaf perkhidmatan. Wakaf perkhidmatan. Kalau kita ada kemahiran katalah arkitek plan, bila kampung kita nak buat masjid, kita balik kampung, macam ni kita buatkan plan masjid macam mana, kan? Hingga terdiri masjid, besok orang sembahyang, orang tengok cantik masjidnya, dapat orang sembahyang, berminat orang pergi sembahyang. Kita yang melukis plan tadi pun itu dapat ganjaran pahala.
Walau kita tak keluar duit, tapi kita pun dapat pahala wakaf perkhidmatan. Orang yang hadir macam berfikir macam nak buat, macam nak cari duit, macam tu betul-betul habiskan masa dia kerana dia itulah terdiri masjid wakaf perkhidmatan. Ya, itu dah begitu sebenarnya luasnya. Baik. Sedang penonton sekalian. Satu lagi itu tadi Madinah. Wakaf yang dilakukan oleh Rasulullah bagi Rasulullah SAW. Menurut sejarah Rasulullah SAW sendiri telah berwakaf, ya, menurut hadis daripada riwayatkan daripada Muhammad bin Ka'ab, katanya awwalu sadaqatin fil Islam waqfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amwalahu qatla mukhairiq bi Uhudin wa awsa in asabtu fa amwali Rasulillah wa tasaddaqa biha. Maknanya sedekah yang pertama, wakaf yang mula-mula kata dalam Islam ialah harta yang diwakafkan oleh Rasulullah SAW. Ya, amwalahu qatla mukhairiq, ya, selepas satu orang nama Mukhairiq terbunuh, termati syahid dalam peperangan Uhud. Kemudian Rasulullah dalam perang Uhud ni Mukhairiq cedera. Masa itu dia dah terbaring lah. Rasulullah datang berjumpa dia, maka dia ni rasa cukup menderita lah kasih itu, kesakitan yang dihadapinya. Maka dia pun berkata, kalau ada habuanku dalam ghanimah, ya, sebab dalam peperangan dulu, peperangan antara Islam dengan orang musyrikin, orang yang pergi perang tu kalau menang dia dapat bahagian daripada harta rampasan perang tadi. Askar-askar dulu bila Rasulullah kata kita pergi perang, semua orang ikut perang, semua orang datang perang kecuali orang pesakit. Tak ada dia ikut berapa tinggi apa ni badan, semua ikut, masing-masing nak ikut perang. Dan kalau dia menang dalam perangan tu, dia ada bahagian tertentu dia akan diagihkan kepada tentera yang hadir ni. Jadi di Mukhairiq ni dapat bahagian. Jadi sebelum dia meninggal tu dia kata in asabtu fa amwali, kalau aku dapatlah harta peperangan tu, harta itu fa amwali li Rasulullah, aku pergi kepada Rasulullah. Lepas tu dia meninggal dunia. Dia kata, maknanya dia kata Rasulullah macam wasiatlah, kalau ada habuan aku daripada ghanimah, ya, harta rampasan perang tu, aku sedekah pada kau. Ya. Lepas tu dia pun meninggal. Meninggal dunia. Bila buat pembahagian tadi, harta rampasan tadi, maka adalah bahagian untuk Mukhairiq ni. Jadi orang dah tahu dah Mukhairiq ni serah Rasulullah. Rasulullah pun terima, maka aku wakafkan. Rasulullah wakaf. Rasulullah mewakafkan harta yang diperolehinya, ya, daripada seorang yang mensedekahkannya, orang tu meninggal dalam masa peperangan Uhud. Jadi itu dianggap sebagai wakaf yang mula-mula dalam Islam. Mula-mula dapat harta tu, maknanya Rasulullah SAW tak ada harta lain, ya, maknanya dia tak ada harta lain, ya, dia wakaf. Orang bagi dia wakafkan. Orang bagi dia, betul, wakafkan. Rasulullah dia sebagai pendakwah, menyampaikan dakwah, mentauhidkan Allah, ya, menghadapi orang musyrikin peperangan. Dia bila masa dia nak mencari kerja, mencari nafkah hidup, tak ada. Dulu masa mula-mula dia dewasa, masih kecil dewasa, dia ada kambing, kita tahu. Lepas tu dia 20 tahun dia berniaga, ya, mempenjaga harta isteri dia, Sayyidah Khadijah. Itu bila jadi rasul dia tidak dapat. Jadi bila dia dapat ni harta yang dihajar pun dia, itu dia diwakafkan. Itu dianggap sebagai wakaf yang pertama, ya, Rasulullah. Jadi bila Rasulullah wakaf tu, ada lagi sahabat lain, Sayyidina Umar,
bin Affan. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Sayyidina Umar mewakafkan tanah miliknya di Khaybar. Tidak perang juga hasil daripada bahagian dia Khaybar. Kemudian Sayyidina Uthman memang dia hartawan lah. Masih di Mekah lagi dia memang seorang hartawan lah, yang berharta. Dia pun mengikut jak Rasulullah SAW, berwakaf. Satu ketika Rasulullah sahabat bila sampai ke Madinah, kita tak ada telaga air. Telaga ni penting, sumber air. Jadi Rasulullah tanya, di mana telaga macam? Dia kata ada orang Yahudi. Kemudian Rasulullah kata, siapa yang mewakafkan telaga, dia akan dapat di syurga, satu telaga di syurga nanti. Maknanya menunjukkan besar ganjaran. Jadi kisah yang cerita Sayyidina Uthman ni sampailah kepada sahabat, termasuk Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman bila mendengar kan, kalau kita wakafkan telaga, besok kita ada telaga dalam syurga, maknanya ganjarannya besar. Dia pun jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah kata, Rasulullah, kalau aku buat begitu, adakah aku dapat macam yang kau cakap pada orang lain tadi? Dia kata, ya. Maka Rasulullah pun jumpa tuan yang punya telaga tadi. Dia kata, aku nak beli telaga kau ni. Kata, tidak, aku ni ada satu je harta aku. Tak ada lain, tak jual, aku satu je. Pujuk. Macam mana kalau aku bagi, aku beli 12,000 dirham. 12,000 dirham. Ini bagi orang Yahudi tadi yang punya tadi, dia terkejut juga, mahal. Dia hanya dapat sumber pendapatan daripada air tadi, bila satu gayung dapat satu cupak gandum. Satu gayung, satu cupak, itu ada dikumpulkan. Maka dia jual. Tapi dia tak jual semua. Dia kata separuh, aku jual separuh. Macam mana pergi nak bagi separuh, nak jual separuh? Jadi dia caranya, hari ini aku punya, besok kau punya. Besok. Jadi Sayyidina Uthman bayar 12,000 dirham. Lepas Sayyidina Uthman kata, aku wakafkan yang aku punya tu bagi orang Islam. Tak ada bayar apa-apa. Bila berlaku macam tu, dah suasana berbeza. Bila hari yang kemudian orang Yahudi, sikit je orang. Lepas tu kena bayar. Hari orang Islam, free. Ramai orang datang. Jadi dalam lama tuan punya tadi rumah dia panggil, dia punya telaga dia panggil rumah. Tuan kata, taklah, macam aku nak jual semualah. Maka saya semua bayar 8,000 lagi dia bayar, jadi 12,000 dirham semua kepada orang Yahudi tadi. Maka bila Rasulullah, maka Sayyidina Uthman kata, qad ja'altuha lil muslimin. Aku jadikanlah ini wakaf untuk semua orang Islam. Habis wakaf. Itu. Jadi itu wakaf yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Jadi ikutan ni tadi, ikutan dia. Kemudian satu lagi, ada juga sahabat Nabi mengikut jejak Rasulullah tadi. Apabila turun ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tuhan kata, bila sahabat sampaikan, Rasulullah ada menerima wahyu, ini dibacakan. Abu Talha sampai orang bacakan ayat itu, dia terus berfikir, apakah harta yang aku paling sayangi? Dan ayat lan tanalul birra, tidak akan mencapai kebaktian yang sebenar-benarnya, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu infakkan, kamu dermakan, kamu wakafkan sesuatu yang kamu sayangi. Dia fikir, apakah yang aku sayangi? Dia kata, dia di kebunnya depan masjid, namanya Bayr Ruha. Maka dia jumpa Rasulullah untuk mewakafkan tanah sebut Rasulullah. Inilah aku yang aku sayangi, ini Rasulullah pun terima. Kemudian Rasulullah kata, boleh tak kau bagikan kepada adik-adik kau? Jadi Rasulullah terima, kemudian wakaf ni. Kemudian Rasulullah suruh dia Abu Talha ni
membagikan untuk kepada adik-beradik dia. Ya. Tu. Pula. Kemudian seorang lagi lepas itu, seorang lagi nama Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit begitu juga datang ke masjid. Bila dibacakan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maknanya tidak mencapai satu kebaktian yang sebenarnya sehingga kamu mengimpakkan, mewakafkan, menyumbang sesuatu yang kamu sayangi. Dia pun fikir, apa yang aku sayangi? Dia tadi kuda. Dia ada seekor kuda saja. Kuda tu, dia dengan anak dia naik kuda sampai masjid tadi. Yang paling sayang itu aja. Kuda itulah yang disayang. Kuda ni seekor je. Tak ada lain. Tapi oleh kerana nakkan pengakuan kepada Allah, kebajikan di akhirat, dia serahkan kuda tadi. Serahkan kudanya kepada Rasulullah. Wakafkan kuda tadi. Maknanya kalau kita ada kereta dah sebuah, potong lah, itulah kereta kita, kita cuci hari kita dah. Bila sedekah, orang suruh, sedekah yang pada, boleh itu tak sedekah ke ahlan dia potong. Kita balik jalan kaki. Macam itulah dia. Tapi dia disanggup. Kemudian Rasulullah tengok anak dia tu, kelip-kelip anaknya tu. Anak rasa macam sedih jugalah berpisah dengan kuda tu. Rasulullah kata, engkau ada kuda? Tak ada. Kita dah surat terima ni. Diserah pada anak dia. Wakaf. Begitulah. Semangat. Orang dulu bila Rasulullah kata sumbang, kata apa yang wahyu untuk Rasulullah yang disampaikan kepada itu, apa yang sampai, semua menjadi ikutan, membuktikan cintanya Rasulullah, membuktikan taatnya kepada agama Rasulullah, kepada agama Islam. Maka kita pun begitu jugalah. Sebab bolehnya tiap-tiap kali kita menyambut Maulid Rasul, mesti ada sesuatu yang kita buat, mengimpakkan, di mana ganjarannya akan mendapat. Dan yang kita dapat bukan sahaja masih hidup ni, ia akan hingga hari akhirat kelak. Saudara sekalian, dengan sebab itu amalan wakaf dia zaman Rasulullah tu diikuti hingga zaman kepada Khulafaur Rasyidin, kepada kerajaan Bani Umayyah, Abbasiyah, dan sampailah kepada kerajaan Osmaniyah, sampailah sekarang. Wakaf masih berjalan. Kita pun di Selangor ni ada jugalah sebagai contohlah orang yang mewakafkan harta. Orang yang berharta mewakafkan harta, mewakafkan hartanya. Seorang daripada dia telah mewakafkan, bila kita nak bina Majlis Agama Islam, nak bina Ma'had Tahfiz Miftahul Ulum ni nama, di Hulu Langat tahun 2011 cerita. Nak bangunkan bangunan tu harganya 25 juta. 20 juta. Nak beli tanah 5 juta. Jadi jumlah 25 juta. Nak bina Ma'had Tahfiz Miftahul Ulum, belanjanya 20 juta. Satu orang datang, tak berkongsi-kongsi, dia nak seorang. Tu. Ini makna betul dia ikut betul dia. Sampai menghidayah nak ikut macam apa yang sampai ke Rasulullah. Satu orang menerima 25 juta. Ma'had Tahfiz Miftahul Ulum. Juga seorang lagi hamba Allah membina masjid Section 13 atau Masjid Al-Ikhlas nama. Tak silap belanjanya membina tu 15 juta. Satu orang datang membagi, tak berkongsi-kongsi. Itu semangat berwakaf. Kan dia tidak takut dengan kekurangan dan sebagainya. Bagi zaman Rasulullah dulu, nama sahabat sampai kerajaan, balik tadi ke kerajaan kerajaan Osmaniyah, beberapa negara yang umat Islam berwakaf. Mesir, penduduk orang Islam berwakaf. Mesir, Tunisia, Jazair, Turki yang lain, masing-masing berwakaf ke tanahnya. Mengikut kajian, tanah di Mesir, tanah subur di Mesir tu. Tanah di Mesir, tanah subur di lembah Nil, itu tanah yang subur. 1/8 daripada tanah subur di Mesir itu adalah tanah wakaf. Mana diwakafkan orang ini wakaf, orang ini wakaf, berjumlahkan. Tu. 1/8 bumi Mesir yang subur telah diwakafkan. Di Tunisia 1/3 buminya telah diwakafkan.
oleh orang. Dia campur kan, orang ni wakaf, orang ni wakaf. Kerana semangat wakaf ni dia. Ya. Aljazair lagi banyak, 1/2 buminya telah diwakafkan. Turki, akhir sekali Turki 3/4 daripada tanah suburnya diwakafkan, yang dinilai berjumlah 50 juta US. Masih di wakaf tu nilai tanah tu 50 juta US. Itulah semangat. Dan kita di Selangor juga sehingga tahun ni 2018 ikut rekod kita, tanah-tanah diwakaf yang sudah didaftarkan kepada Majlis Agama Islam Selangor 1,300 ekar. Ya. 1,300 ekar. Ini wakaf tu termasuklah tanah wakaf tapak masjid, termasuklah masjid, surau, sekolah agama, ya, dan lain, tanah-tanah pertanian, ya, yang dinilai oleh Jabatan Penilaian tanah-tanah yang diwakafkan ni, yang 1,300 ekar ni bernilai 373 juta. Alhamdulillah, kita doakan semoga mereka yang wakaf tu, ya, akan dapat ganjaran Allah Subhanahu taala, ya, di dunia dan di akhirat nanti. Itulah sebagai harta simpanan dia, ya. Bukan kumpul harta untuk di dunia saja, tapi itu untuk simpan di akhirat. Itu yang dilihat oleh kata peribahasa. Dia kata, marilah kita kumpulkan sesuatu untuk dibawa pergi. Jangan hanya mengumpulkan sesuatu untuk ditinggalkan. Ya. Marilah kita kumpulkan sesuatu untuk bawa pergi. Akhiratlah. Jangan hanya, bukan tak boleh, hanya mengumpulkan untuk ditinggalkan. Kumpul-kumpul untuk tinggal anak saja. Jangan hanya, boleh kita tinggalkan tapi taklah banyak jangan. Itulah lebih utama sekali. Sudah pun untuk sekian. Orang yang mewakafkan harta ni, ya, bagaimana disebutkan tadi satu hadis, daripada Bukhari, hadis Bukhari, ya, hadis daripada Abu Hurairah, riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ini hadis kursinya, wahai anak Adam, anfiq ya ibna Adam, unfiq alaika. Maknanya berinfaklah, berbelanjalah, berwakaflah, nescaya kamu akan mendapat infak. Tuhan kata bila kita infak, kita wakaf, Tuhan akan ganti. Ganti infak. Ya, kita infak, Tuhan akan ya. Dalam satu ayat surah Sabah ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah kata, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Maknanya apa saja yang kamu dermakan atau wakafkan, Allah akan gantikan, dan dia juga sebaik-baik pemberi rezeki. Allah ganti. Maknanya belum ada lagi orang yang datang, saya miskin. Pasal apa miskin? Pasal saya dah, harta saya semua saya keluarkan zakat, bagi zakat. Harta miskin pasal dah wakaf, sedekah, belum ada. Belum ada lagi. Tapi kadang-kadang kita tak sangka, kita dah baru kita wakaf, kita bagi seseorang sedekah dan sebagainya, tiba-tiba semasa kita dapat rezeki, ada orang bagi kita. Kalau orang makan gaji mungkin tiba-tiba dapat bonus saja, secara bonus. Dia tak nak walah, atau naik gaji. Kalau orang kebun, mungkin harga dia tiba-tiba harga naik, kelapa sawit naik harga. Itu mana Allah tambah. Ataupun nampak harga turun, tapi tiba-tiba buahnya naik, buahnya banyak. Maknanya pendapatan. Itu pendapatan yang kita tak sangka. Pendapatan yang tidak disangka-sangka kita boleh dapat. Itu semua adalah dengan izin Allah SWT. Allah memberi jaminan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kamu dermakan, Allah akan gantikan. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah juga sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi barangkali kita semua maklum, kita sekarang sangat memerlukan, ya, memerlukan kita pembangunan,
membangun dari segi pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita tengok kerajaan negeri lain, ya, macam katakanlah Mesir, Morocco, satu daripadanya tentang pendidikan. Dia boleh menyediakan pendidikan di peringkat bawah sampai peringkat universiti daripada harta wakaf. Maknanya mereka yang belajar mesti tak ada kena bayaran apa-apa dengan zakat, dengan wakaf. Ya, universiti yang pertama diwakafkan pada tahun 859 Masihi, diwakaf oleh satu orang perempuan namanya Fatimah Al-Fihli, bertempat di universiti itu bernama Universiti Al-Qawariyyin di Fes, Morocco. Diwakafkan pada tahun 800. Satu orang perempuan, dia anak seorang jutawan, mewakafkan untuk pendidikan universiti. Sampai hari ini situ, ya, masih hebat lagi, ya, masih beroperasi, ya. Orang Morocco ni ataupun Baghdad ataupun dipanggil Maghribi, ya, pesana Maghribi Morocco. Orang sana sudah menjadikan wakaf ini sebagai budaya. Mereka buat masjid semua dengan wang wakaf. Bila dia buat masjid, bukan benda masjid je, pegawai-pegawai masjid semua daripada wakaf. Bila dia buat universiti, daripada tak ada siapa, semua pelajar itu semua, maknanya semua disupport oleh wakaf. Ya. Jadi daripada mana wangnya? Daripada wakaf. Wakaf tu melalui aset. Daripada dulu kumpulkan orang wakaf semua, beli bangunan itu, beli tanah, beli pertanian dan sebagainya. Ya. Jadi semuanya bila kumpulkan duit hasil itulah yang digunakan untuk apa? Untuk berwakaf, membiayai. Jadi kita hari ini ketinggalan. Sebagai contohlah dari segi pendidikan dan segi pendidikan. Kita negara OIC. Negara OIC ada berapa? 13 ke 15 negara OIC, negara Islam ni. Kita ada 650 universiti. Negara dalam OIC ada 650 buah universiti. Nak bandingkan dengan Amerika. Amerika nak banding dengan Amerika. Masa Fatimah mewakafkan bangunan universiti pada tahun 859 Masihi, masa itu Amerika belum dijumpai lagi. Tapi bila kita maju hari ini, seluruh negara OIC ada 650 universiti, tetapi Amerika sekarang ada 4,000 buah universiti. Maknanya begitu pembangunan pendidikannya. Jadi saya mengajak tuan-tuan sama-sama kita supaya kita dapat, ya, mewakafkan sebahagian dari pendapatan kita. Ya, sesudah kita mengeluarkan zakat 2,5%, maka kita sebahagiannya 2,5%. Maknanya kalau kita RM100, RM2,5 je. Ada lagi RM97.20 bagi kita. Itu bolehlah kita wakaf, kan? Masjid sebagainya. Kita wakafkan untuk ibu kita, ayah kita, boleh. Kita boleh wakaf bagi ni, niatkan wakaf untuk ibu kita. Ini wakaf untuk ayah kita, arwah ayah kita. Boleh. Ini bagaimana ditanya Rasulullah SAW, Rasulullah kata boleh kita wakafkan orang yang telah punya dia. Maknanya bila kita wakaf untuk dia, kita dapat pahala dan dia pun dapat pahala berterusan. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian, setakat ini dulu kita berbicara berkenaan wakaf sempena dengan Maulid Rasul tahun ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada siri yang keempat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.